Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga, Miftahul Jannah, di dalam siri yang ke-7, yaitulah bab wajib mengasihi, menyayangi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para istrinya ummahatil mukminin radhiyallahu taala anil jami'. Dan bahawa wajib atas kita kasih, cinta, sayang kepada semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua isteri-isterinya. Berapa orang isteri nanti kita tengok di muka yang seterusnya nanti. Sahabat Nabi bermula daripada siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, yang kelemahan-kelemahan akan disebut. Dan tiada berlebih-lebihan kita pada mengasihi mereka. Ini syarat dia, jangan melampau. Sebab ada manusia ni, bila dia kata dia kasih ke sahabat Nabi, melampau pula. Sahabat Nabi ni tahu semua benda, sahabat Nabi ni lebih daripada itu lagi. Dia kata al-ghulu, melampau. Jadi yang kita naknya, sayang kita setakat yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita sayang pada mereka. Kita sayang pada sahabat Nabi sebab apa? Sebab dia lah orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah orang yang meneruskan ilmu Nabi. Selepas Nabi kita wafat, mereka sambung. Nabi bersabda sekian, Nabi buat sekian, Nabi kata lagu ni. Ini kita dengar daripada sahabat. Jadi kalau kita cerca sahabat, kita kutuk sahabat, agama ni nak ambil daripada mana? Nak ambil daripada tok ayah kita, tok nenek kita. Maka celaru habis. Jadi wajib kita sayang pada sahabat Nabi, kerana mereka lah yang menjadi lidah penyambung di antara Rasulullah dengan orang yang selepasnya. Mari pula zaman sahabat, ada pula dipanggil golongan tabi'in yang belajar dengan sahabat. Mari pula selepas itu dipanggil tabi'un tabi'in, dan seterusnya dipanggil salafus salih, orang-orang salaf yang saleh di zaman dulu. Kemudian marilah imam-imam yang empat, a'immatul arba'ah, mari pula kemudian imam-imam hadis, seterusnya lah sampai kepada kita ini. Ada lagi orang-orang yang akan bertugas, yang diberi tugas oleh Allah Ta'ala menyampaikan agama ini kepada umat. Di seluruh dunia akan ada orang yang bertugas. Dan tiada menyebut kita akan mereka itu dengan kebaikan. Bila sebut tentang sahabat, kita sebut kebaikan yang mereka buat. Kebaikan. Mereka semuanya baik. Para dalam apa ni, istilah ulama hadis dikata udul. Sahabat-sahabat Nabi itu orang yang adil. Maknanya orang yang baik, orang yang boleh diterima kesaksian mereka. Udul dipanggil. Dan yang lebih afdal daripada mereka itu, tanda itu, mengikut ranking, mengikut tartibnya, sahabat yang paling afdal sekali dari kalangan mereka, iaitulah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa nama dia? Kita pagi, petang, siang, malam duk sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa nama dia? Tak kenal tu buat lagu ni. Nama apa Sayyidina Abu Bakar? Abdullah nama dia. Tulis. Abdullah bin Uthman bin Abi Quhafah. Abdullah bin Uthman bin Abi Quhafah. Nama dia Abdullah. Tapi oleh kerana dia ni terlalu sangat, apa Nabi kata, sadaqta, tak pernah kudai. Ingat ada peristiwa yang disebut pada jalsah lepas, iaitulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Bila Nabi beritahu kepada kafir, aku pergi ke langit, aku pergi ke Baitul Maqdis. Orang beritahu kepada, ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, sahibuka, sahabatmu Muhammad mengaku pergi ke langit, pergi ke Baitul Maqdis malam. Hari ini duduk Mekah. Macam mana Abu Bakar? Sedekah. Nak kata apa?
In qala faqad sadaq. Abu Bakar jawab sepatah. In qala faqad sadaq. Kalau dia kata, betul. Mengini pala Pok Qorih. Bengar Abu Bakar dia kata. Betul juga balik pergi ke langit semalam, balik hari ni pun. Lagu mana ni? Jadi tak ada orang lebih daripada Sayyidina Abu Bakar. Semua Nabi buat, apa cerita sekalipun, sadaqah. In qala faqad sadaq. Maka Allah Ta'ala beri gelaran Abu Bakar Siddiq sampai hari kiamat. Kita akan kata Abu Bakrin As-Siddiq. Nama dia tak kena. Tak kena apa dia kena Abu Bakar. Nama dia Abdullah bin Uthman bin Abi Quhafah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Allah Ta'ala sangat-sangat redha kepada Sayyidina Abu Bakar. Inilah teman rapat Nabi fil hadari wa fis safari. Teman yang rapat dengan Rasulullah ketika orang di antara orang yang awal mula-mula sekali masuk Islam, Abu Bakar Siddiq. Celakalah orang-orang yang mencerca Sayyidina Abu Bakar. Celaka. Khasira wa luqima bil hajar. Ni puak-puak ni, orang yang duduk siang malam duduk kutuk Sayyidina Abu Bakar ni, manusia yang celaka, manusia yang tak reti bahasa. Tak kira lah bangsa berapa dia. Abu Bakar, Allah Ta'ala beri kepada dia satu jawatan yang tidak diberi pada orang lain di kalangan sahabat. As-Siddiq, orang yang paling benar. Jadi inilah manusia orang yang paling afdal bagi umat ini selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan sahabat, siapa yang paling afdal? Abu Bakar. Ingat tak dalam kepala kita. Kalau mari orang cerita Sayyidina Abu Bakar, ludah atas muka dia. Kalau boleh pandai penapa lalu. Bahasa Bengal ni kata. Nak kata apa kepada sahabat gini besar? Dia duduk dengan Rasulullah. Dalam gua pun dia, dalam jalan pun dia, dalam tempat mana-mana pun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Mari manusia hari ni, puak-puak Syiah ni duk kutuk sahabat, sebar risalah, seranda pindah. Abu Bakar jahat, rapah Sayyidina Ali. La haula wala quwata illa billah. Manakala Sayyidina Abu Bakar tu jahat, yang dididik oleh tangan Rasulullah, orang yang pertama masuk Islam, apakah kita nak kata Rasulullah gagal mendidik sahabat dia? Hina. Celakalah orang-orang yang kutuk Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Orang yang kedua, yang paling afdal di kalangan ini, di kalangan sahabat, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Senang, orang lain semua guna nama. Abu Bakar tak guna nama. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Ali ni orang suka sebut karramallahu wajhah. Istilah karramallahu wajhah ni, kalau kita teliti kadang-kadang, dia mari juga daripada puak-puak ni. Puak-puak ulu pada Sayyidina Ali. Sebab apa sahabat lain semuanya radhiyallahu anhum. Sahabat lain semua radhiyallahu anhum. Oh, dia kata sebab Ali masuk Islam budak, dia tak pernah sembah berhala. Apakah Sayyidina Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas pun dah sembah berhala? Tak. Bapa tak kata karramallahu wajhahu. Abdullah bin Umar pun macam tu. Apa lagi? Ramai lagi sahabat-sahabat Nabi yang Islamnya kecil, tak pernah sembah berhala. Kenapa tak kata karramallahu wajhah? Kadang-kadang ada juga istilah-istilah ini, dia panggil naz'ah. Naz'ah tu mari daripada puak-puak Syiah yang duk puja ni. Nak bezakan Ali dengan tiga sahabat, karramallahu wajhahu. Jadi kerana itu kita kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu sama setara dia dengan Sayyidina Abu Bakar, dan dia duduk di tangga yang keempat di kalangan para sahabat. Dan yang empat ini sekaliannya khalifah. Semua orang empat ni dia panggil khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dari segi bacaan dia ni, mula-mula Sayyidina Abu Bakar orang panggil khalifatu Rasulullah. Kemudian bila mari Sayyidina Umar, dia naik dua tangga, khalifati Rasulullah. Khalifati Rasulullah. Khalifah ganti daripada pengganti Rasulullah. Panjang. Maka orang pun tukar. Umar Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nak pendek sikit cerita. Jadi letih nak jawab. Khalifati Rasulullah Umar bin Khattab. Kena hak ni kalau tu email kita baca tebah duk rasa belipak tak mudah ni. Nak lepas khalifati dua kali ni. Mari Sayyidina Utsman pula khalifati Rasulullah. Payah. Amirul Mukminin Sayyidina Utsman. Jadi itu cerita susunan dia. Semua ini dia panggil khalifah. Apa makna khalifah? Orang panggil khalifah Rasulullah. Ataupun dikenal dengan nama Al-Khulafa Ar-Rashidun. Khalifah-khalifah yang telah dipimpin oleh Allah. Dalam hadis yang panjang Nabi kata, alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Siapa khulafa' ar-rasyidin? Inilah 4 orang ni. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini khulafa' ar-rasyidin. Kemudian ada juga sebagian ulama menambah seorang lagi diilhaqkan dengan khulafa' ar-rasyidin, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Umar bin Aziz walaupun dia tidak sahabat, tapi oleh kerana dia ni terlalu hebat, terlalu tinggi martabat dia, maka orang kata dia ni pun termasuk dalam khulafa' ar-rasyidin yang kelima. Bolehlah sebagai satu istilah, tetapi khulafa' ar-rasyidin yang Nabi kita sebut dalam hadis itu, para ulama mengatakan inilah 4 orang ini. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anil jami'. Jangan sekali-kali kita duduk terjebak dalam kumpulan orang-orang yang mengutuk para sahabat ini. Jangan, jauhkan diri daripada mereka. Sangat bahaya. Nanti anda baca lepas ni beberapa pandangan para ulama terhadap golongan ini. Ganti daripada Nabi, yakni Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat petunjuk. Kemudian 4 orang ini, kalau nak tanya afdal, orang paling afdal di kalangan sahabat Nabi, 4. Kemudian al-baqiyatu minal asyarah, yang tinggal lagi daripada 10 orang. Dia panggil al-asyaratu al-mubasysyaruna bil jannah. Al-asyarah al-mubasysyar. 10 orang yang telah diberi khabar gembira. Nabi sebut 10 orang ni dalam satu hadis. Nabi kata apa? Tengok dalam hadis yang dibawa oleh Imam Ahmad dalam Musnad daripada Abdul Rahman bin Auf. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Tengok dalam hadis tu, dalam kurungan tu. Nabi kata Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdul Rahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail fil jannah, wa Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah fil jannah. Ini 10 orang ni dia bila sekaligus. Sebab tu dia panggil al-asyara al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang diberi khabar gembira ahli syurga. Ramai lagi kan nak kira ahli syurga. Macam waktu Nabi kita sebut akan ada di kalangan umat aku ni 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi bangun salah seorang sahabat, nama dia Uqashah ibn Mihsan. Uqashah bangun, ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya salah seorang daripada mereka. Nabi pun tengok muka dia. Anta minhum. Nabi kata mung termasuk di kalangan 10 orang yang 70,000. Orang lain pun nak jugalah. Bangun lagi sahabat lain, ya Rasulullah, anak saya. Nabi tengok tidak masuk dalam senarai. Nabi kata sabaqaka Uqashah. Uqashah telah minta dah, orang lain boleh minta. Jadi setakat tu ya. Jadi ramai lagi. Cuma kenapa disebut 10 orang masuk syurga? Sebab Nabi sebut nama ni satu rangkai. Satu sekaligus. Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ubaidah, Talhah. Jadi bila sebut Abu Ubaidah, jadi bila sebut gini, dia panggillah 10 orang ini masuk syurga. Tanda di situ hadis ini telah diriwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Sanadnya sahih. Jadi kita kenallah nama dia 10 orang mubasysyirin bil jannah tu. Bermula daripada sahabat 4, khalifah yang 4 al-rasyidun, kemudian mari 6 orang ini dia panggil orang-orang yang disebut sebagai ahli syurga belaka. Utsman, Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Utsman dalam syurga, Ali dalam syurga, Talhah dalam syurga, Zubair dalam syurga, Abdul Rahman bin Auf dalam syurga. Ini sedap-sedap je kita bercakap. Dia kata Amr bin Fir'aun merangkap dalam syurga sebab di harta dia banyak. Nabi kita sebut ni minal mubasysyirin bil jannah, muduk main-main dengan Abdul Rahman bin Auf. Banyak sekarang ni cerita-cerita tentang para sahabat ini kadang-kadang menakutkan kita. Pendakwah-pendakwah ni dia suka sangat cari cerita pelik-pelik sebab nak suruh orang rasa oh sedap cerita dia ni. Kita tahu hadis tu hadis palsu. Kita duk sebar dalam masyarakat benda-benda macam ni. Siapa lagi sana? Dan Sa'd bin Abi Waqqas dalam syurga, Sa'id bin Zaid dalam syurga, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni tulis itu nama dia Amir. Abu Ubaidah gelaran dia. Namanya Amir ibnul Jarrah. Amir ibnul Jarrah dalam syurga.
Nabi beri gelaran kepada Abu Ubaidah ni. Nabi kata, amin hazil ummah. Amin hazil ummah. Orang yang paling amanah di kalangan umat aku, Abu Ubaidah. Tengok, Nabi bagi title, bagi beli gelaran. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling benar. Jadi, ada jawatan-jawatan masing-masing. Hak benar ni pun, amanah, amin. Cuma nak suruh nama, jawatan tu ada. Habis dalam syurga, tamatlah terjemahan hadis. Menceritakan, maknanya, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Hadisul Mukhtarah, dan Abu Nuaim dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, dan lain mereka itu daripada Sa'id Ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita tengok di sini hadisnya tulis hadisnya sahih. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Kita tengok apakah kata-kata ulama tentang orang-orang yang mencerca para sahabat. Cantik ni kitab kita ni, yang ditulis oleh tuan guru saya, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizahullah ta'ala. Dia mengajar di Universiti Madinah. Ana sempat belajar dalam kelas dengan dia dulu. Seorang yang sangat baik, seorang yang warak, yang sekarang ni mengajar di Masjid Nabawi. Dia tulis beberapa buah buku yang menceritakan tentang kelebihan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Kerja dianya nak beritahu kepada masyarakat tentang ini. Di antara bukunya yang kena carilah pelajar-pelajar kita yang duduk di Mekah, duduk Madinah, ataupun orang-orang nak pergi haji ni, beri. Risalah kecil, tajuk dia Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Sahabatil Kiram radhiyallahu taala anhum. Jadi kita harap akan ada ustaz-ustaz kita terjemahkan risalah ni bagi pada masyarakat di Malaysia hari ni yang sedang diracuni pemikiran mereka dengan golongan yang anti sahabat ni. Ada juga satu lagi kitab dia, Fadlu Ahlul Bait wa Ulu Makanatihim 'inda Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ada lagi kitab di antara kitab yang terbaru ditulis ini Al-Intisar lis Sahabatil Akhyar. Ini pembelaan kepada para sahabat. Jadi dalam kitab ini dia tulis beberapa kata-kata para ulama tentang sahabat dan menyatakan bahayanya orang yang mencerca sahabat. Bahaya mencerca sahabat. Di antaranya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Imam Malik kata apa? Saya terjemah teruslah. Sesiapa yang benci, siapa yang benci? Ahadan, salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana fi qalbihi alaihi ghillun. Orang ni dalam hatinya ada penyakit. Tidak berhak bagi dia untuk menerima fight orang muslimin. Harta rampasan daripada kafir ni, orang ni tak berhak kita bagi dia. Karena hatinya berpenyakit, benci kepada sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini kata Imam Malik. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Malik ni meninggal pada tahun 179. Imam Ahmad mati pada tahun 241. Wa minas sunnati, termasuk di kalangan sunnah itu menyebut mahasin, keindahan, kebaikan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Dan menahan diri daripada menyebut apa yang berlaku di antara dia. Contohnya berlaku peperangan di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah radhiyallahu taala anil jami', tak usah campur tangan. Para ulama mengatakan bahawa Allah Ta'ala selamatkan tangan kita daripada darah mereka, maka selamatkanlah lidah kita daripada mencerca mereka. Jangan nak cari kerja. Sesiapa yang memaki sahabat-sahabat Rasulullah, atau salah seorang daripadanya, siapa dia maki sahabat, maki Sayyidina Abu Bakar, maki Abu Hurairah, maki Aisyah radhiyallahu ta'ala anil jami', siapa dia ni? Fahuwa mubtadi'un rafidiyun. Inilah ahli bid'ah dan inilah rafidi, orang penganut ajaran sesat. Siapa dia nak jadi orang sesat, maki sahabat. Hubbuhum sunnatun, sayang kepada sahabat ini sunnah. Wa du'a lahum qurbatun, doa untuk para sahabat menjadi qurbah, menghampirkan diri kepada Allah. Mengikut jejak langkah mereka adalah merupakan jalan untuk mencapai kebaikan. Itu kata Imam Ahmad. Kata dia lagi, Imam Ahmad kata apa ni? Tidak harus salah seorang menyebut keburukan mereka atau mencerca mereka. Siapa-siapa mencerca sahabat,
Faman fa'ala dzalika. Siapa dia cerita sahabat? Wajib 'ala sultan ta'dibuh. Wajib kata pemerintah mengajar adab mereka, ambil tindakan. Wa uqubatuhu. Ambil tindakan, jatuhkan hukuman, bagilah dalam penjara, piak, pukul apa saja. Jangan dia maaf sekali-kali, kemudian dia suruh bertaubat, selagi tak taubat, tak dalam penjara itu. Itu kata siapa? Kata Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Abu Zar'ah Ar-Razi yang meninggal dunia pada tahun 264, dia kata apa? Iza ra'aitar rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah. Kalau kamu tengok ada seorang ini merendah-rendahkan martabat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiqun. Mu kenalah, inilah orang zindik ni. Orang zindik ni orang sesat. Zindik. Kenal. Siapa nak jadi zindik? Ceritalah sahabat Nabi. Allahu akbar. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang meninggal pada tahun 322, kami sayang pada sahabat-sahabat Rasulullah dan kami tidak melampau di dalam menyayangi mereka. Itu banyak lagi lah kata lagi orang lain. Al-Imam Ibnul Imam Abdul Rahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi juga menyebut tentang ini. Banyak lagi sahabat-sahabat yang menyebut. Kita rasa cukuplah itu. Al-Imam Abdul Muzaffar As-Sam'ani yang meninggal pada tahun 489, dia kata apa? At-ta'arudu ila janibis sahabati alamatun ala khuzlani fa'ilihi. Orang yang suka menyebut-nyebut keburukan, menyembah-nyembah kefitnah terhadap sahabat ini, tanda orang itu seorang yang telah ditinggal daripada bantuan Allah Azza wa Jalla, bal huwa bid'atun wa dalalatun. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 774, dalam tafsir ayat Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tengok dalam ayat ini Ibnu Katsir menyebut tentang bahawa kita kena ahlus sunnah yataraddauna, sentiasa mengatakan Allah redha pada mereka, Allah redha pada mereka. Siapa dia mencerca, itulah orang-orang mubtadi'un, ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat, wal iyazu billah. Cukup dah kita rasa beberapa pandangan ini mencerca golongan-golongan yang benci kepada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kita berpindah pula kepada tajuk yang baru, iaitulah memuliakan isteri-isteri Nabi, ummahatil mukminin, zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib atas kita, wajib atas kita pula memuliakan akan sekalian semua isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita hormat. Sebut Aisyah, hormat. Sebut Khadijah, hormat. Sebut Hafsah, hormat. Dan haram atas ummah berkahwin dengan mereka. Jadi bagi orang yang hidup di zaman mereka, apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, tak mungkin, tak boleh orang tu nak kahwin dengan isteri Nabi, kerana isteri Nabi ni dianggap sebagai ibu, ummul mukminin, ibu kepada mukmin. Macam mana nak kahwin dengan mak? Jadi ibu mukmin ini tak boleh kita kias kepada bini pemimpin yang ada sekarang. Ini ada setengah ustaz ni, ustaz yang duk cari kerja ni. Cari kerja tak ada kerja dia panggil. Dia keluar fatwa, isteri pembesar-pembesar, isteri sultan, isteri Perdana Menteri, isteri apa ni, boleh bersalam dengan orang laki-laki, dengan rakyat jelata, sebab rakyat ni semuanya anak-anak dia belaka. La haula wala quwwata. Sebab dia kata ummul mukminin tu mak kepada kita, yang Allah Taala larang. Tengok dalam ayat Quran ni, larang daripada umat berkahwin dengan isteri Rasulullah. Jadi kita tidaklah ada, rakyat pun boleh bersalam dengan isteri pembesar-pembesar dia ni, raja-raja. Sebab apa? Sebab mereka dikira sebagai ibu, rakyat ni sebagai anak. Tu dia. Jadi kalau tak ada tuanku, boleh orang lain boleh ganti ke tak boleh ganti? Boleh. Mana ada nak qiyas lagu ni? Allahu akbar. Zaman fitnah ni, muslimin dan muslimat, sangat bahaya kita hidup zaman ni. Orang fatwa dia tu fatwa menjurus kepada mencari keredaan orang-orang tertentu. Maka jawatannya baik, fulus pun dapat. Ini kita takut. Jadi haram umat berkahwin dengan mereka, kerana firman Allah Taala,
wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Tak ada. Surah 23 tu, apa surah 23? Suratul Ahzab. Suratul Ahzab ayat 53. Surah 23, surah Ahzab ayat 53. Artinya, dan tiada patut bagi kamu, tak boleh bagi kamu hai umat, menyakiti kamu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, jangan menyakiti Nabi. Apa saja pun. Sehingga sampai mereka ayat lain, bila orang pergi ke masjid, pergi rumah Rasulullah, duk angkat suara, turun ayat Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi Allah Taala larang, jangan angkat suara lebih. Jadi karena itulah kalau kita sampai kepada ulama mengatakan, kita pergi sekarang ni pun ke masjid Nabi, ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan duduk bertempik itu. Doa bagi salam, assalamualaikum Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Kita pergi. Ni duduk bertempik, duduk melau, ya Rasulullah tolong kami. Apa benda ni cerita ni? Buat hurapak belaka ni. Dan tiada patut bahawa berkahwin kamu dengan istrinya kemudian daripada Nabi tidak ada selama-lamanya. Tutup kurungan itu. Jadi surat Ahzab ini menceritakan kepada kita, tak mungkin seorang itu nak kahwin dengan isteri Nabi. Dan firmannya lagi, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dalam sini dia kata wa azwajuhu ummahatukum. Coba ambil mushaf tengok. Suratul Ahzab ayat 6. Tengok, ummahatuhum ke ummahatukum. Ambil Quran Anas. Tengok suratul Ahzab ayat 6. Kita nak betul ayat ni. Wa azwajuhu ummahatukum wa azwajuhu ummahatuhum. Artinya, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih patut bagi seorang mukmin jaga dia, hormat pada dia, mendahulukan semua dia lebih daripada diri kita sendiri. Ini kan masyhur dalam hadis Umar. Ya Umar kata, aku sayang pada Rasulullah lebih pada segala-galanya kecuali diri saya. Nabi kata, la ya Umar, hatta min nafsika. Mungkin sayang ke aku hatta daripada dirimu sendiri pun tak boleh lebih daripada aku lagi. Jadi an-nabiyyu aula min anfusihim. Artinya, dan sekalian semua isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti sekalian ibu kamu. Jadi sekalian ibu kamu haram nikah sebab ibu kamu ummahatuhum, tutup ummahatuhum wa azwajuhum ummahatuhum. Boleh wa azwajuhum ummahatuhum. Haram nikah kerana nak isteri Nabi itu macam mak kita. Mak tak boleh kahwin dengan dia, tak boleh haram nikah. Dan wajib kita muliakan dia sebagai isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada harus keluar di mana duduk, masuk dalam rumah dia duduk sunyi, tak boleh. Dan memandang kepada dia, duduk tengok isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak boleh. Jadi apa lagi lah kalau ada manusia hari ni duk kutuk-kutuk isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagilah kita kata mu ni lagi sangat dahsyat, mu ni sangat tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula mereka itu. Mereka itu siapa? Isteri Nabi itu siapa? Tanda. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Letak baris, baru boleh baca betul. Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Aisyah binti Abu Bakrin. Yang ketiga, Hafsah binti Umar. Tengok, Nabi kita, dia berkawan, dua kawan besar dia, bapa mertua dia. Dua kawan rapat dia, menantu dia. Ni baru kawan sungguh. Dan Zainab binti Jahshin. Dan Saudah binti Zam'ah. Dan Safiyah binti Huyai. Letak ya sekali satu lagi. Huyai letak baris dan letak ya tambah. Bukan Hayyin, Huyai bin Akhtab. Bapak dia ni Safiyah ni
Pak dia ni ketua Yahudi. Huyai bin Akhtab ni. Lawan Nabi sampai ke mati. Anak dia isteri Nabi. Nak kata apa? Dan Ummu Salamah. Ummu Salamah tu nama dia Hindun binti Suhail. Hindun binti Suhail. Dan Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah binti Abi Sufyan. Siapa dia Ramlah ni? Gelaran dia Ummu Habibah. Tulis gelaran dia Ramlah, gelaran dia Ummu Habibah. Ini di antara yang cerita pelik lagi. Ramlah ni anak kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni siapa? Kepala bapa yang duk lawan Nabi daripada Mekah sampai perang Uhud lawan. Perang Ahzab lawan lagi. Tahun yang ke-8 dalam pembukaan kota Mekah barulah masuk Islam. Anak dia dah jadi isteri Nabi dah. Dia duk lawan lagi. Tak kira Islam ini selagi orang tak masuk Islam lawan situlah. Tok tua menantu apa saja lawan tetap lawan. Yang ke-10 Juwairiyah bintil Haris. Yang ke-11 Maimunah bintil Haris. Binti sama. Juwairah bintil Haris, Maimunah bintil Haris. Semua isteri Nabi ini 11 orang. Yang mati awalnya yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak kahwin. Semasa dia hidup iaitulah Khadijah. Lepas pada Khadijah tidak ada baru Nabi kita kahwin dengan orang lain kerana pada masa itu waktu gawat di Mekah. Bukan waktu perundangan hukum hakam lagi. Kebanyakannya duk cerita akidah je. Jadi bila mari hukum hakam ni, maka Nabi kita kahwin lebih daripada 4. Ini khususiah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari puak-puak orang putih ke orang hitam ke duk cerita Nabi, dia kata Muhammad tu nafsu kuatlah kahwin ramai. Tak. Yang dalam ramai-ramai ini isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang anak daranya seorang. Siapa? Aisyah seorang. Hak lain tu janda dan orang-orang yang telah berumur. Seperti Ummu Salamah. Ummu Salamah sudah tua dia. Tua. Ada anak dah. Ramai dah anak dia. Tapi nak cerita, nak dengar ke tak? Nak dengar, kena dengar lah. Bila Nabi kita ajar kepada Ummu Salamah dan ajar kepada para sahabat, kalaulah mati isteri ke mati suami, kita kena doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minhu. Ya Allah, berikanlah pahala kepada musibah yang aku timpa ni, aku sabar, dan gantikanlah dia dengan yang lebih baik. Ummu Salamah kata, aku bila mati Abu Salamah, nak tak nak baca, Nabi suruh baca. Nak baca, Abu Salamah ni terlalu baik orangnya. Ada kena orang nak ganti ni? Siapa nak ganti? Orang yang terlalu cantik, terlalu akhlaknya terlalu comel berdoa. Maka dia kata, aku baca jugalah. Wakhlufni khairan minhu. Ya Allah, gantikanlah aku lebih baik pada Abu Salamah. Dia pun tak ada relax. Tunggu masa. Bila habis iddah dia, Allah Ta'ala takdirkan dia ni menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia dapat yang lebih baik daripada Abu Salamah, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi sunnah pada kita, kalau mati isteri ke mati suami, baca doa ni baik-baik. Ya Allah, gantikanlah aku yang lebih baik daripada hak pergi ni. Kalau tak lebih baik dari sudut tu pun, lebih baik dari sudut lain. Mungkin hak mati tu kaya. Mari pula hak minta ni tak apa kaya, harta sikit, tapi akhlaknya baik, ibadatnya kuat. Tak semestinya khairiyah tu, kebaikan tu dari segala sudut tak. Nak banding dengan Nabi tak lah. Tapi akan ada. Allah, mungkin kita tengok, mana doa ni? Dulu suami aku dulu kaya. Dia mari hak ni pula miskin. Kereta pun nak cabut dah pintu ni. Hak dulu Mercedes contohnya. Tapi hak dulu nak ajak pergi masjid payah. Ajak pergi pasar malam mudah. Hak ni ajak pergi pasar malam payah. Ajak pergi masjid mudah. Ada kebaikan. Di saat kita tua begini, Allah duk sibuk dengan pasar malam lagi dah. Tak? Sibukkan diri dengan ibadat kepada Allah. Jadi khairiyah tu wajib. Ada lagi satu lagi cerita yang kita kena dengar. Pelajar-pelajar ni kena faham. Iaitulah tentang orang puak-puak Syiah ni
Gila benar duk kutuk mak kita ni. Siapa dia mak kita? Aisyah radhiyallahu taala. Allahu akbar, dia kutuk sungguh-sungguh. Cerita yang sebelum kita pindah ni, yang lain-lain isteri Nabi 9 orang semua kubur dia setempat di Madinah. Masuk dalam bakit tu, kita masuk pintu bakit, sebelah kanan tu anak dia Fatimah, cucu dia Sayyidina Al-Hasan, pak saudara dia Abbas. Kemudian mari ke tengah sini sikit, ke kanan, ke kiri. Daripada pintu besar tu pergi ke kiri sedikit, kita akan jumpa anak puteri Nabi, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Sikit lagi kita akan jumpa kubur kecil je. Dia buat tanda batu itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang isteri Nabi, satu kubur setempat duduk. 2 orang yang tidak duduk di Madinah, iaitulah Sayyidah Khadijah, duduk di perkuburan Ma'la. Sampai hari ni pun kalau kita pergi ada orang dia kata sinilah anggarannya kubur Sayyidah Khadijah. Jadi nak kata tepat 100%, tak ada lah zaman dulu Nabi tak tanda kubur isteri dia. Macam orang duduk tawaras turun temurun. Wallahu alam dari segi benar tak benar dia. Dan seorang lagi isteri dia Maimunah bintil Haris, Nabi kita kahwin dia di Saraf, di Jumum, dan kubur dia sekarang pun betul-betul di tengah lebuh raya. Kalau kita lebuh raya mari pada Mekah 20 kilo nak balik ke Madinah tu, kita akan jumpa makam kubur Maimunah ni radhiyallahu taala anha. Tengah-tengah lebuh raya duduk. Dia tulis, kadang-kadang tulis, kadang-kadang tak tulis. Ada orang pergi tulis, ada orang pergi sapu. Macam-macam lah cerita di Mekah tu. Baik. Habislah kita tentang isteri-isteri Nabi yang kita kena sayangi semua mereka. Cuma timbul sikit, ada orang tanya. Dalam kitab ni sebut, dia kata, siapakah lebih utama di antara isteri Nabi? Aisyah ke Khadijah? Susah juga tu. Nak jawab tak? Jawab dianya sebagaimana disebut oleh para ulama, susah kita nak banding di antara 2 tokoh ini. 2 ibu ni. Khadijah sangat hebat dia. Orang yang pertama, wanita pertama masuk Islam. Kalau istilah budak-budak hari ni dia kata first lady lah. First lady kita ni kau duk besar ke apa ni? Ke raga beli barang ya tak? Besar cici kata orang. First lady nak kita tak boleh kata, tak usah kata first lady dah tak kena rasa, tak kena. Tak comel. Kita kata Ummul Mukminin Khadijah ni orang yang pertama masuk Islam. Nak kata apa? Yang pertama. Orang yang sangat-sangat membela Nabi di saat Nabi susah. Nabi susah dia balik. Bagi harta dia, bagi segala benda. Bui. Dan tanda lah. Yang pertama tadi, orang pertama, wanita pertama masuk Islam. Yang kedua, orang yang sangat banyak memberi pengorbanan kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Khadijah ialah ibu kepada anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi semuanya mari daripada Khadijah. Kecuali Ibrahim seorang. Mari daripada Maryah Al-Qibtiyah. Sebab tu Maryah ni walaupun dia ada anak dengan Nabi, tapi dia tak masuk dalam senarai sebelah orang ini kerana Maryah ni seorang hamba yang telah dihadiah oleh Raja Mesir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nama dia Maryah Qibtiyah, orang Qibti. Jadi pelajar-pelajar kita setengah ni bila belajar di Mesir, dia letak nama anak dia Maryah Qibtiyah. Orang Mesir sekarang ni kalau Qibti tu orang Qibti tu orang Kristian, orang Nasara. Jadi bila sebut apa nama apa ni anakmu ni, nama apa anakmu, kita ayat nama Maryah Qibtiyah. Woi, terkejut dia sebab Qibtiyah tu orang Kristian. Jadi kita pun pandai-pandai lah, jangan boleh nama, ambil nama dia Maryah tak apa, Qibtiyah tak payahlah. Qibtiyah tu makna keturunan dia Qibti. Qibti sekarang ni orang Kristian. Jangan duduk pakai lah nama tu. Kena payah juga masalah ni. Macam ada orang tanya nama anak tadi. Dia kata dia nak bernama anak dia Darwish. Kata comel bunyi macam kereta wishnya. Kereta wish ni orang minat belakang. Orang muda-muda boleh kereta wish ke? Tak khabar ingatnya press dia dah. Dia PJ tak kira. Darwish maknanya orang serebeh ni. Orang baju tak gosok, serebeh, tak lah kuana ni. Tu mana Darwish? Dia pun jawab, tak mahu saya ustaz macam ni. Tanya khabar. Dia bunyi comel pakai tak tahu makna apa. Jangan dia letak mana. Baik. Itu kelebihan Khadijah. Kata ulama lagi, dia kata kelebihan Khadijah Aisyah pula apa? Aisyah pula iaitulah isteri Nabi yang sangat alim orangnya. Ada fiqhnya, banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang tidak diriwayat oleh isteri-isteri yang lain. Jadi payah dia kata nak imbang, nak kata Khadijah lebih ke Aisyah lebih, kita kata dua-duanya lebih belaka. Baru senang, selesai masalah. Kalau kita kata Khadijah lebih, Aisyah tak lebih, apa faedahnya? Tak ada faedah juga. Kalau kata kelebihan Aisyah, Khadijah lebih pun tak ada faedah. Kita kata dua-dua ni mempunyai kelebihan yang tersendiri. Khadijah orang pertama masuk Islam, orang yang pertama beri pandangan, orang yang banyak ibu kepada anak Nabi. Aisyah pula isteri Rasulullah yang cerdik, yang pintar, yang banyak meriwayatkan hadis, yang fiqhnya ramai sahabat duk mengaji dengan dia, ada kelebihan masing-masing. Jadi kata ulama qad yas'ubu tarjih, payah kita nak tarjih. Kalau tanya Abu Anas apa pandangnya? Saya kata pandangan saya semua isteri Nabi mempunyai kelebihan tersendiri radhiyallahu taala anhunna, tak ada faedah kita duk bahas. Kau ada faedah? Tidak ada faedah pada ummah. Sama juga hari ini timbul isu. Orang duk tanya mak Nabi, ayah Nabi, tok Nabi ni Islam ke tidak Islam? Kita jawab, ada faedah ke perbahasan isu ni? Ada faedah. Kalaulah mak Nabi Islam, alhamdulillah. Kalau dia tidak Islam pun, anak dia sendiri Nabi yang akan menguruskan mak dia. Makmu. Urus molek kata mak dia. Jaga molek dah mak kita. Suruh dia semaya betul-betul. Suruh dia baca Quran. Bawa duk ngopak orang. Duk sibuk dengan mak Nabi. Mak kita. Jadi saya nasihatkanlah kepada umat Islam di seluruh dunia ni, supaya utamakan kepada perbincangan kepada benda-benda yang beri faedah pada kita. Kita bicara tentang kita. Mak kita macam mana? Kalau hak mati dah, kita doa ke tidak ke dia. Kalau hak hidup lagi, kita khidmat ke tidak ke dia. Ini kiraan. Jangan duk cari benda-benda yang tidak ada faedah. Jadi tentang perbalahan para ulama, perkhilaf ulama di antara Khadijah lebih ke Aisyah lebih, kita kata dua-duanya mempunyai kelebihan. Ada satu lagi yang disebut, iaitulah tentang Fatimah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, juga mempunyai kelebihan yang tersendiri. Yang Nabi kita sebut dia ni ketua perempuan dalam syurga contohnya. Ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Tapi ingat molek, adapun orang-orang yang mengutuk Aisyah, orang yang kata Aisyah ni macam-macam dia kata pada Sayyidina Aisyah, maka orang ni kata di para ulama, wa manittahamahuma, siapa dia ittiham Aisyah, ittiham juga Khadijah, bima bara'ahallah, Allah Ta'ala telah lepaskan Aisyah ni dengan ayat yang turun daripada tujuh langit. Tu ayat dalam hadisul ifki, tu waktu ayat Quran membersihkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa-siapa kata Aisyah ni siapa buat tuduh aja, Aisyah ni jahat, Aisyah ni begini-begini, faqad kafara, orang ni telah kafir, kata ulama Ahlussunnah, li anna hadza takdzibun li sarihil Quran, karena ini mendustakan apa yang telah jelas dalam Al-Qur'anul Karim. Kata ulama, min fadilati Aisyah, di antara kelebihan Aisyah radhiyallahu anha, anna man ta'ana fiha bima bara'aha Allah azza wa jalla minhu faqad kafara. Habis kita. Siapa dia duk main dengan Aisyah, duk kata Aisyah ni jahat, Aisyah itu ini, orang itu kafir, wal iyadzubillah. Muslimin dan muslimat, itulah secara ringkasnya, sangat-sangat ringkas perbincangan kita tentang wajib menyayangi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib menyayangi, menyanjungi, menghormati ummahatil mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga wajib menyayangi alu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarga Nabi, anak-anak cucu, anak dia, cucu dia, cicit dia yang beriman dengan Allah azza wa jalla, kita sayang semuanya. Jadi inilah satu benda yang kita kena ingat, sebagaimana yang telah diucapkan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. Siapa dia? Iaitulah Anas. Anas ketika dia meriwayatkan hadis Nabi tentang kelebihan orang yang sayang, kan ada dalam hadis tu, hadis orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak duduk mana? Maka Nabi kita jawab, al mar'u ma'aman ahabba, seorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia sayang. Lepas pada riwayat ini, kata di Anas yang meriwayatkan hadis, fama farihna bisyai'in, tidak ada suatu benda yang kami suka, kami gembira
lebih daripada kesukaan kami kepada hadis Nabi kata tadi, al-mar'u ma'aman ahba, seorang itu bersama dengan anta ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkit oleh Allah Taala bersama dengan orang yang kau sayang. Kita sayang ke siapa lah ni? Saya ke Nabi ko? Saya ke penyanyi ko? Saya ke pemain bola ko? Saya ke ahli-ahli politik yang banyak kuasa yang duk metar ke darah harta rakyat ni ko? Kau kita sayang kepada siapa? Kalau kita sayang ini, anta ma'aman ahbabta. Nabi kata, mu akan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang engkau sayang. Kata Anas, fa ana uhibbun nabi. Aku sayang ke Nabi, sayang Abu Bakar, sayang pada Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Aku harap aku akan bersama dengan mereka karena sayangnya aku pada mereka. Wa illam a'mal bimisli ma a'malihim, walaupun aku tidak beramal sebagaimana amal mereka. Kata the Syaikhi Syekh Abdul Muhsin kata wal hadisun mutawatirun. Hadis ini hadis mutawatir. Kita juga nak kata malam ni. Kau tak nak kata? Kita nak kata, ya Allah, kami semua sayang pada Rasulullah, sayang pada Abu Bakar, sayang pada Umar, Uthman, Ali dan semua para sahabat dan ummul mukminin dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab kami sayang pada mereka, bangkitlah kami bersama dengan mereka pada hari kiamat. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita di dalam bab membenarkan semua cerita khabar yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam siri yang ke-8 nanti insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.